Minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir 'alaika yassir wa tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizudin bin Kamaruzaman kerana sudi bersama-sama dengan Gubernur Iman dalam dia duha hari ini dengan kitab hadis Qudsi, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati lagi saya kasihi sahabat takbiran Gubernur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Husniati binti Mansur. Jadi bagi pemohon keberkatan kuliah kita pada pagi Jumaat yang barokah ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sholihin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Siril Fatihah. Ustaz tak buka mic. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqamah kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kefahaman. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura Ustaz. Baik, terima kasih kepada Kak Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini, di hari Jumaat, sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk hari ini kita akan sambung pada muka surat 105. Untuk bab yang ketujuh, iaitu bab jihad, saya minta tangguhlah. Bab jihad ni saya minta tangguh. Nanti kalau saya bersedia, nanti saya akan bincanglah bab jihad ni. Okay, yang saya nak bincang untuk hari ni adalah bab infak dan juga sedekah, iaitu pada muka surat 105. Okay, kita tengok hadis yang pertama. Hadis daripada Abu Hurairah, daripada lafaz daripada Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, iaitu kata Nabi SAW, kata Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Sesungguhnya baginda Nabi SAW telah bersabda, qala Allahu azza wa jalla, iaitu Allah Taala telah berfirman. Okey. Bagi sesiapa yang mencintai baginda Nabi SAW, membaca dan mendengar hadis ni adalah satu kenikmatan dan satu keseronokan sebenarnya. Mendengar hadis Nabi ni. Bila kita kata anna Rasulullah SAW qal je, hati kita ni membuak-buak rasa nak dengar. Ini orang yang Allah Ta'ala berikan rasa kecintaan pada baginda Nabi SAW. Semisal lah, kalau kita ada seorang penyanyi yang paling kita sukai, ada penyanyi yang paling kita sukai, kita sanggup buat apa sahaja untuk pergi dengar nyanyiannya di konsert dia, betul tak? Kita sanggup belanja seberapa banyak pun nilai dia pun, harga dia pun kita sanggup belanja. Semata-mata saya nak pergi konsert dia, saya nak dengar nyanyian dia dengan telinga saya sendiri. Sedangkan mendengar nyanyian dia di YouTube, di radio ke di TV sama je. Tapi nak dengar juga, sanggup beratur panjang sekalipun, sanggup kita habiskan masa sekalipun. Sebab apa? Saya nak dengar dengan telinga saya.
Benda tu tak ada orang boleh faham perasaan tu melainkan orang yang dah betul-betul mengidolakan penyanyi dia lah. Dia betul-betul suka dengan penyanyi tu, dia sanggup buat apa sahaja. Okay, orang kutuk dia pun saya tak kisah, orang nak cakap apa, saya membazir ke, tak kisahlah. Yang penting saya nak dengar penyanyi saya nyanyi dengan telinga saya sendiri. Samalah dengan orang yang minat seorang selebriti ni, dia tengok selebriti tu kat TV ke, dekat YouTube ke, tapi waktu dia jumpa secara live, dia rasa lebih teruja. Sedangkan sama je, mukanya tak berubah, apa pun tak berubah. Cuma bezanya saya jumpa dia dengan live dengan saya tengok dia daripada TV. Faham tak saya? Jadi, begitulah dengan kita yang mencintai baginda Nabi SAW ni, bila kita kata Nabi telah bersabda, orang yang mencintai Nabi dia akan rasa teruja. Sebab dia nak tahu apa yang Nabi katakan, apa yang Nabi pernah sampaikan, apa yang pernah Nabi ucapkan. Sebab itulah adalah keseronokan dan kecintaan. Okay? Itu adalah keseronokan dan kecintaan. Sebab itu para ulama silam, dia sanggup berjalan ribuan batu sekalipun, merentasi benua sekalipun semata-mata untuk mendengar walaupun hanya satu hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kecintaan tu adalah perkara yang luar biasa. Cuma hari ini kita telah menodai kecintaan itu dengan perkara-perkara yang negatif lah. Sedangkan kecintaan ini adalah perkara yang paling murni. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menamakan namanya dengan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Tuhan yang Maha Pemurah dan Tuhan yang Maha mengasihani. Dia datang daripada perkataan rahmah, iaitu kasih sayang. Allah Ta'ala mengajar umat dia iaitu ada sifat kasih, ada sifat mencintai. Sebab kecintaan ini adalah sifat yang paling murni lah. Kecintaan ini adalah sifat yang paling murni, tetapi kita telah rosakkan dengan kecintaan kepada makhluk. Okey. Baik. Jadi bila baginda Nabi SAW sebut sahaja sekian hadis ni, siapa yang mencintai baginda Nabi SAW pasti akan teruja. Okay? Apa yang Nabi nak sebut ni? Lalu kata Nabi, Qala Allahu Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala telah berfirman. Bila kita dengar Allah pula yang berfirman, yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, lagilah kita rasa teruja. Apa benda yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita? Maka hadis yang pertama Allah Ta'ala sebut, unfik alaik, kata Allah. Kamu berikan sedekah, anfik, kamu berinfak, unfi alaik, aku akan berinfak kepada kamu. Kalau kita tengok pada terjemahan dia kata apa? Berinfaklah, nescaya aku akan mencukupkan belanjamu. Okey. Maksud hadis ni apa? Bila Allah kata anfik, kamu keluarkan infak kamu, kamu keluarkan sedekah kamu di jalan Allah. Unfik alaik, aku yang akan berinfak kepada kamu. Ini adalah sebagai satu jaminan. Sebab itu tajuk hadis ni, Allah menjamin rezeki orang yang bersedekah. Maksudnya macam mana? Bila kita keluarkan sedekah kita, secara fitrahnya manusia ni akan bertanya-tanya lah. Saya ni nak dapatkan harta susah. Saya kena kerja kuat. Saya kena usaha lebih. Saya kena buat itu, buat ini, barulah saya ada rezeki. Dengan rezeki yang saya ada ni pula, saya kena keluarkan pula bagi pada orang lain. Susah-susah saya bekerja, susah-susah saya bersedekah ni, susah-susah saya bekerja dan dapatkan harta ni, tiba-tiba saya nak beri pada orang lain. Habis siapa yang nak bayar rezeki saya ni? Siapa yang nak bayar infak saya ni? Maka hadis ni Allah beri jaminan. Kalau kamu keluarkan harta kamu di jalan aku, maka akulah yang akan membayar harta kamu. Akulah yang akan membayar. Akulah yang akan memenuhi belanja kamu tadi tu. Okay. Ini satu jaminan. Kita bayar 100. Allah jamin. 100 yang kamu keluar tu, aku yang bayar balik 100 tu. Aku yang bayar balik. Tetapi jaminan ni lebih melegakan sebab dia dijamin oleh Allah Al-Ghani. Allah yang maha kaya. Allah yang maha kaya. Saya rasa hadis ni saya pernah baca tetapi dalam topik yang lain lah. Kita pernah bawa hadis ni. Iaitu sebagai satu contoh. Kalaulah kita berjalan-jalan dengan seorang sahabat yang memang dikenali sebagai seorang sahabat yang kaya raya. Dahlah kaya. Kemudian dia ni pemurah pula. Kaya dan pemurah, terkenal dengan sifat dermawan dia. Kaya dan dermawan. Satu hari, pendek cerita, dia perlukan pertolongan kita.
Mungkin dia ada masalah kot, dia tu boleh pinjam duit tak? Saya nak beli sekian perkara ni. Kita ni dalam keadaan tak teragak-agak untuk berikan bantuan. Walaupun dia minta belanja tu RM1,000 sekalipun ataupun RM2,000 sekalipun. Sebab apa? Sebab orang ni terkenal sebagai sahabat yang memang kaya dan sahabat yang memang pemurah. Kita sanggup keluarkan. Tak apa, Tan Sri, RM2,000 pun saya sanggup bayar lah. Saya tolong Tan Sri, tak apa. Sebab kita tahu dia ni memang kaya dan dia mampu bayar. Dan kita tahu dia ni memang dermawan. Bayangkan kalau makhluk pun kita ada keyakinan seperti itu, bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang menciptakan makhluk ni, dia lebih kaya daripada itu. Dermawan daripada makhluknya itu. Sudah tentulah bila kita dengar ayat ni, sebenarnya dia memberikan kita kelegaan. Apa yang saya belanjakan di jalan Allah, saya tahu saya tak akan miskin. Sebab Allah Ta'ala menjamin unfik alaik. Aku yang akan infak balik. Aku yang akan top up balik belanja kamu. Seperti mana yang kamu belanjakan, aku yang top up balik. Dan Allah Ta'ala bila dia menjamin, sudah tentulah Allah tak bayar yang setimpal kan. Mestilah Allah bayar lebih daripada apa yang telah kita berikan. Okay, kita bayar lebih. Allah akan beri lebih daripada apa yang kita berikan. Saya percaya ibu-ibu lebih daripada ni, saya rasa ibu-ibu mungkin ada pengalaman masing-masing lah. Pengalaman kita tolong kawan ni sekian-sekian, tiba-tiba Allah bagi kita sekian-sekian. Lebih daripada apa yang kita jangkakan. Lebih. Dan balasan daripada Allah ni tak semestinya melalui harta. Tak semestinya. Tetapi balasan daripada Allah ni lebih daripada itu. Lebih. Macam-macam perkara yang Allah berikan. Ni ada satu pengalaman lah. Saya pernah buat satu program dengan satu kumpulan korporat. Satu kumpulan korporat ni, tak tahulah saya dah pernah cerita ke tidak. Ada seorang kakak ni, bila kita buat satu, bila kita sebelum kita mulakan program tu, kita ada ice breaking kan. Kita tanyalah, nak berkenalan, ta'aruf. Kemudian kita tanyalah apa matlamat mereka datang ke program ni kan dan sebagainya. Jadi semua orang cakap benda yang sama, yang sangat biasa. Nama sekian, datang daripada department sekian, kemudian matlamat ni nak jadi lebih baik. Matlamat nak jadi lebih baik. Itu je lah. Saya nak buat yang paling terbaik dalam pekerjaan. Saya nak balik daripada ni, saya nak jadi orang yang macam ni. Tapi ada seorang kakak ni, bila kita tanya pada dia, dia perkenalkan diri dia. Dia antara yang paling senior dalam kumpulan training ni lah. Lalu dia pun kata, saya tak ada harapan pun daripada majlis ni. Saya tak ada harapan pun daripada program ni. Kami semua terkejut. Kenapa pula tak ada harapan? Orang lain semua letakkan harapan, dia datang tanpa harapan. Kemudian dia pun kata, semua yang ustaz dengar ni, semua tak boleh pakai. Bayangkan dia cakap macam tu depan kawan dia. Ni semua tak boleh pakai ni. Kami yang dengar ni pun terdiam dah. Terdiam lah. Tak respon. Biar je dia cakap. Pendek cerita, lepas kami ice breaking tu selesai, ada waktu kita minum-minum tu, saya pun mendekatilah kakak ni, tanya pada kakak ni, kenapa kakak cakap macam tu dalam keadaan nada dia macam marah-marah kan. Dia pun katalah, semua orang yang dekat pejabat ni, kat korporat ni, semua orang yang jenis suka kipas, suka mengipas. Naik jawatan adalah semata-mata kerana apa? Sebab masing-masing mengipas bos. Dia kata, saya ni macam-macam saya buat, tapi tak ada orang pun pandang. Dan saya masih lagi macam ni. Walaupun di senior, tapi jawatan dia antara yang rendah berbanding dengan yang staff-staff yang lain lah. Dia pun bising. Marah dia, memang marah sungguh dia. Saya tak ada harapan lah dengan semua ni. Tak ada apa-apa. Tapi, nak jadi ceritanya, Allah datangkan ilham pada saya waktu tu lah. Kita pun nak redakan kemarahan dia. Nampak dia betul-betul marah pada kawan-kawan dia. Saya pun tanyalah, kak macam mana, kak okey ke, keluarga okey ke. Bila saya tanya pasal kak keluarga dia, dia berubah nada dia. Happy. Dia pun kata, alhamdulillah saya keluarga okey. Saya kata kenapa? Dia ceritalah anak dia seorang jadi engineer lah, seorang kerja korporat lah, seorang. Tapi pendek cerita, semua anak-anak dia berjaya. Dan saya tiba-tiba terfikir, ni Allah beri ilham lah. Saya tiba-tiba berfikir, saya pun kata pada kakak, kak, boleh jadi kak, apa yang akak buat tu, yang akak buat macam ni, bos tak pandang. Dan kawan-kawan lain pun tak appreciate, tak menjadikan akak naik pangkat. Tapi Allah Ta'ala tu maha adil. Dia membalas
apa yang akak buat tu melalui anak-anak. Allah Ta'ala berikan rezeki tu pada anak-anak. Anak akak lebih berjaya daripada anak orang lain. Dan saya tanya pada dia, akak nak lebih, anak akak nak yang mana? Akak nak naik pangkat ke, dihargai oleh bos, ataupun akak nak anak-anak berjaya? Dan dia jawab, saya nak anak saya berjaya berbanding saya naik pangkat. Saya nak cerita pada ibu-ibu, apa sahaja yang kita buat, tak kisahlah sedekah melalui harta kita ke, ataupun melalui usaha kita ke, ataupun kerja kita ke, kalau kita lakukan yang paling terbaik di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan kerana Allah Taala, Allah akan bayar lebih daripada tu. Allah bayar lebih daripada tu. Dan Allah tak bayar hanya melalui satu jalan, satu channel sahaja. Kita bagi harta, Allah balas dengan harta, tak semestinya. Tapi Allah boleh jadi berikan kita kesihatan. Allah Ta'ala boleh berikan kita melalui anak-anak yang berjaya, anak-anak yang menjadi penyejuk hati, kita diberikan pasangan yang baik, kan? Diberikan keluarga yang tenang, tenteram, dapat duduk di tempat yang selesa, kita rasa tenteram, cukup dah, walaupun tak kaya, tapi kita rasa bahagia dengan keluarga yang kita ada. Boleh jadi itu ganjaran yang Allah berikan. Jadi di sini hadis ni menunjukkan kepada kita satu jaminan. Apa yang kita berikan di jalan Allah Ta'ala, Allah jamin, Allah balas. Allah jamin, Allah bayar. Okay? Tapi bayaran daripada Allah tu, dia tak setimpal. Dia lebih baik. Dan bayaran Allah itu luas. Okay? Dia tak melalui satu jalan. Yang itu sebagai unfik alaik. Boleh jadi ibu-ibu yang duduk dalam AJK Gema Nur Iman ni, mungkin kita buat ni dengan atas keikhlasan kita. Tidak ada apa-apa pun allowance ke, tidak ada apa-apa bayaran ke, apa sahaja. Tapi kita buat kerana Allah Ta'ala. Tak apalah, saya free, saya nak buat kerana Allah Ta'ala ni. Kita tubuhkan program ni, kita buat sebagai satu platform dakwah secara online. Yang ini yang kita mampu buat. Dan kita buatlah macam-macam, mengorbankan sedikit masa keselesaan kita. Kita rasa seronok buat benda ni. Percayalah, Allah akan balas dengan balasan yang kita tak jangka. Okay? Allah akan balas dengan ganjaran yang kita tak jangka. Melalui keluarga, melalui rezeki, melalui ilmu, melalui amal saleh dan segala macam yang Allah berikan yang kita tak jangka. Saya tak ingat saya pernah baca atau tidak satu ayat daripada Al-Quran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita satu jaminan luas. Contoh, cuba ibu-ibu buka surah Al-Mujadilah. Saya tak pasti sama ada kita pernah tengok ke tidak ayat ni. Cuba ibu-ibu tengok surah Al-Mujadilah, ataupun kita sebut sebagai surah Mujadalah. Ayat yang ke, rasa macam pernah baca ke belum? Okey, ayat yang ke-11. Surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Muka surat 543 Ustaz. Okey, muka surat 543. Siapa yang semak Quran 543. Siapa yang tak ada Quran boleh semak teks yang saya share ni, share screen ni. Tengok Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dimintakan kepada kamu, tafassahu fil majalis, iaitu memberikan ruang ataupun kelapangan di dalam satu majlis. Ada orang datang minta kita ruang, minta tempat duduk, minta kita ruang sedikit lah. Fafsahu kata Allah, bagi ruang pada dia, supaya dia dapat duduk. Allah Ta'ala jamin, yafsahillahu lakum, Allah akan lapangkan kehidupan kamu. Ini satu jaminan Allah Ta'ala. Maksudnya kamu beri, Allah balas. Kamu jangan harap balasan tu daripada dia, tapi balasan tu adalah datang daripada Allah Ta'ala. Ayat ni dia bermain dalam fikiran saya sewaktu saya di Mekah. 2-3 hari ni saya berada di Mekah. Ayat ni sentiasa dia bermain dekat fikiran saya. Satu hari tu, hari apa baru ni, 2-3 hari lepas lah. Saya buat umrah. Kemudian kita dah duduk dah betul-betul depan Kaabah. Di kawasan Multazam lah, betul-betul depan Kaabah. Menunggu waktu subuh tu lama lah. Kita tunggu sejam awal tu dah duduk dalam saf dah dan menghadap Kaabah. Tiba-tiba adalah seorang lelaki ni, dia pun buat tawaf masa tu. Tiba-tiba dia datang kepada saya ni, dia minta duduk pula kat tepi tu.
kita rasa, ya Allah, kita dah duduk selesa dah ni kan. Tiba-tiba dia datang dan dia nak duduk kat tempat tu. Dia mengorbankanlah saya punya rasa selesa tu sebab kita terpaksa berempit pula. Sedangkan kita dah duduk elok-elok dah. Ni ruang saya ni. Dia datang dia nak menyempit juga. Sedangkan pergilah ke belakang kan, awak datang lambat ni. Tapi dia tak. Dia nak duduk juga kat situ. Waktu dia nak duduk tu kita pun fikir, tak apalah, kita bagilah ruang walaupun terpaksa mengorbankan keselesaan saya lah, bagi ruang. Kenapa? Ayat ni. Allah kata apa? Kalau ada orang minta kamu ruang dalam satu majlis, bagi ruang pada dia. Fafsahu, bagi ruang. Sebab apa? Yafsahillahu lakum. Ganjaran dia, Allah akan melapangkan kehidupan kamu. Kamu korbankan sedikit je kamu punya keselesaan. Dekat satu majlis kita dah duduk elok-elok dah. Duduk sandar tepi dinding contohlah. Kita dah duduk elok-elok betul-betul depan multazam. Misal. Tiba-tiba ada orang datang minta nak duduk sebelah kita. Kita dalam hati kita, carilah tempat lain kan. Bukan masjid ni luas ni, pergilah tempat lain nak duduk sini juga. Dah lah lambat. Tapi Allah Ta'ala perintah pada orang mukmin, bagi ruang, tak apa, korbankan sedikit keselesaan kamu. Kenapa? Ganjaran lebih luas. Allah Ta'ala akan lapangkan kehidupan kamu. Ibu-ibu tengok ayat ni. Yafsahillahu lakum. Allah lapangkan kehidupan. Bukan Allah lapangkan kita punya tempat duduk tu. Allah lapangkan kehidupan. Kita nak mana ibu-ibu? Nak lapang tempat duduk ke nak lapang nak lapang kehidupan kita? Sudah tentulah orang yang normal ni dia nak dilapangkan kehidupannya. Betul kan? Biar kita sempit sedikit, berapa minit je pun kita tahan, tak selesa tu. Tapi kehidupan kita Allah permudahkan. Okey. Wa idza qila syuzu kata Allah. Dan kalau diminta kamu berdiri, fanshuzu kata Allah, berdirilah. Maksudnya contohlah dia datang tu pula dengan wheelchair. Ataupun dia datang tu pula mungkin dia ni orang yang uzur. Dia perlukan tempat tu, dia nak duduk. Kita pula sihat, muda lagi. Beralahlah. Bangunlah, kamu cari tempat lain. Walaupun kamu duduk situ, tapi sebab dia nak duduk, bagi dia duduk. Kamu bangun, beralah, pindah tempat lain. Sebab apa? Kalau kamu buat macam tu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akan tinggikan kedudukan kamu itu dalam kalangan orang mukmin dan Allah tinggikan kedudukan darjat kamu itu dalam kalangan ahli ilmu. Subhanallah. Ini ganjaran daripada Allah. Bayangkan, kita hanya korbankan keselesaan saja. Allah beri macam tu. Apatah lagi kalau kita laburkan harta kita di jalan Allah. Bayangkan kalau kita laburkan harta kita di jalan Allah. Benda ni bukan senang susah. Nak laburkan harta. Apatah lagi harta tu ada tu je. Tiba-tiba kita nak beri pada orang lain, nak laburkan di jalan Allah. Tapi jaminan Allah Ta'ala, kamu beri, Allah beri lebih lagi. Allah beri lebih lagi. Itu antara perkara yang kita kena selalu ingat. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu mudahkan orang lain belajar, sediakan platform. Mungkin kita kadang belanja sedikit harta kita kan untuk orang lain dapat ilmu dan segalanya. Tapi percayalah Allah Ta'ala akan membalas lebih daripada apa yang kita jangkakan. Lebih lagi. Itu satu jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik. Okey, itu antara yang disebutkan dalam hadis inilah. Okey, kemudian waqala, dan Nabi SAW pun bersabda, waqala yadullah. Lalu Nabi SAW bersabda, tangan Allah. Dalam riwayat Imam Muslim, yaminullah, iaitu tangan kanan Allah. Mal'a, iaitu tangan yang penuh. Tangan yang penuh. La taghiduha nafaqatun sahhaul laila wan nahar. Adalah tangan yang tidak akan berkurang, iaitu tangan yang sentiasa bertambah-tambah. Oleh nafkah, orang yang sentiasa berinfak pada waktu malam dan juga pada waktu siang. Okey. Tangan yang sentiasa penuh dengan infak-infak tu. Ini menunjukkan kepada kita iaitu orang, okey, hadis ni ibu-ibu tengok kat sini disebut yadullah, tangan Allah. Hadis riwayat Muslim kata tangan kanan Allah. Lalu dikata tangan tu mal'a, tangan tu penuh, tak berkurang langsung. Siang dan malam. Berarti orang yang berinfak ni, orang yang memberi ni, dia tak akan rasa kekurangan. Tak. Bahkan dia akan sentiasa rasa kecukupan segala-galanya. Betul kata Kak Fana. Itulah yang paling mahal lah.
Benda tu dia tak akan berkurang. Bahkan Allah beri kecukupan. Allah akan penuhi keperluan dia sehari-hari. Sentiasa dipenuhi, sentiasa dipenuhi, sentiasa dipenuhi. Okay, itu sebenarnya satu jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudahlah Allah Taala jamin dibayar balik apa yang kita beri. Sekarang Allah Taala jamin apa yang kita beri itu tak berkurang pun. Bahkan diberikan kecukupan. Apa yang maksud infak malam dan spesifik infak atau maksudnya apa? Tak faham. Maksudnya infak malam. Okey, maksudnya daripada hadis ni ke? Nafkah orang yang sentiasa berinfak pada waktu malam dan siang. Dekat sini menunjukkan orang yang berinfak tu dia tak kira waktu lah, tak kira masa, tak kira hari. Kadang-kadang kan kita ni berinfak memilih-milih hari. Saya nak infak hari Jumaat, saya nak infak waktu sekian kan. Kita jenis berinfak ni infak sahaja. Kita tak nafikan ada waktu-waktu yang berkat, ada waktu-waktu yang digandakan ganjaran. Tapi dekat sini siang malam dekat sini menunjukkan ganjaran Allah tu tak merujuk kepada waktu. Sentiasa. Tak tunggu pada Ramadan. Sentiasa. Kamu beri je Allah Ta'ala akan sentiasa gandakan. Tunggu subuh lah kan. Kita tak letakkan pada sekian-sekian waktu. Allah Ta'ala akan sentiasa. Dia macam mana nak cerita? Dia nak cerita satu kekayaan Allah Ta'ala ni. Nabi nak bayangkan kekayaan Allah Ta'ala ni, keluasan ganjaran Allah ni. Kamu buatlah infak semampu kamu. Bila-bila waktu pun Allah beri lebih. Macam tu. Okay? Dan kita nampak di situlah keluasan. Kalau disebutkan, kalau ada orang ni kata, saya hanya berikan kamu ganjaran. Tapi kalau kamu datang kepada saya waktu siang je, petang dah tak ada dah. Kita rasa orang ni berkira-kira lagi lah dengan kita. Sebab dia letakkan ada limit waktu. Waktunya terhad. Tapi bila Allah kata tak ada limit, bila sahaja kamu nak buat, aku beri. Tapi kalau kena pada waktu yang lebih baik, lebih lagi aku beri. Oh, yang ini betul-betul kaya lah. Kan? Betul-betul kaya. Sebab dia memberikan kebebasan pada kita untuk buat pada bila-bila. Menunjukkan betul-betul dia ni adalah orang yang benar-benar kaya. Saya boleh beri apa sahaja. Kamu buatlah, aku berilah. Tak kisah pun. Kamu ada harta, kamu laburkan. Aku bayarlah, aku balas. Tidak ada satu waktu yang terhad. Okay? Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi kita bila dengar hadis ni, orang mukmin tak jadi orang yang kedekut. Orang mukmin tak jadi orang yang menahan-nahan tangan dia, menahan-nahan kerja dia, usaha dia untuk bantu orang lain. Tak. Bahkan orang mukmin sentiasa bersedia untuk beri lebih. Sentiasa positif dan sentiasa bersedia nak beri lebih. Bahkan dia sentiasa merancang untuk beri lebih. Hadis yang selalu saya baca dan saya rasa saya pernah sebut, ibu-ibu mungkin pernah dengar sebab ibu-ibu dah selalu ikuti kuliah saya kan, saya selalu sebut. Kita ni selalu kadang-kadang berharap ibadah ni datang daripada orang lain. Seperti mana hadis yang masyhur bila Nabi SAW kata apa? Terputus amal soleh anak Adam ni melainkan 3 perkara. Iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Selalu kita dengar hadis tu kan. Ini pencen kubur kita ni, ada 3 perkara ni. Tapi kita terlupa, 3 perkara tu sebenarnya kita tak berharap pada orang lain. Saya mengharapkan pahala jariah, saya mengharapkan ilmu yang bermanfaat dan saya mengharapkan anak-anak yang saleh. Sebenarnya tidak. 3 tu datang daripada diri kita. Dia datang daripada diri kita. Kita nak dapat ilmu yang bermanfaat, yang orang lain manfaatkan ilmu tu, yang jadi pahala kepada kita. Nak dapat manfaat ilmu tu, kita yang kena belajar dulu. Kitalah yang kena bersusah-susah dulu pergi belajar. Dengan belajar tu kita beramal, kita faham, kemudian kita ajar pada orang lain. Barulah ilmu tu jadi manfaat jariah pada kita. Kita nak dapat sedekah jariah, pahala sedekah jariah. Nak dapat benda tu sedekah, kita kena kerja dulu. Kita kena memiliki harta dulu. Dan daripada harta tu, kita kena sedekah dulu. Barulah sedekah tu jadi jariah pada kita. Kita nak doa daripada anak yang saleh. Kita kena usaha dulu. Korbankan segalanya. Didik anak tu sampai jadi soleh. Kemudian anak tu pula dia membesar dan anak tu doakan untuk kita. Barulah dia menjadi pahala kepada kita. Jadi hadis ni nak tunjukkan kepada kita
Bila Allah Ta'ala kata orang mukmin, kamu berinfaklah, bersedekahlah, orang mukmin belajar satu perkara, tawakal tu tinggi pada Allah. Saya ni letakkanlah harta saya sentiasa bersedia untuk memberi sebab Allah yang akan membalas. Tapi orang mukmin secara tak langsung dididik oleh Allah. Kalau kamu ada mindset untuk bersedekah, berzakat, jadi automatik orang mukmin ni dia ajar untuk memiliki harta terlebih dahulu. Saya suka satu ucapan ni. Para sahabat Nabi ni dia bukan hidup untuk jadi kaya, tetapi mereka kaya secara tidak sengaja. Sebab dia tahu dia nak kena bayar zakat dan dia nak kena banyak bersedekah. Dengan sebab dia nak banyak sedekah dan banyak berzakat, secara tak langsung dia tahu saya nak bersedekah, saya kena memiliki harta. Dan saya nak memiliki harta, saya kena bekerja. Secara tak langsung, tanpa dia sedari, dia secara automatik menjadi kaya. Dia usaha-usaha, dia dapat kekayaan. Sebab hari ni apa? Saya buat bisnes sebab saya nak kaya je. Itu je kita punya matlamat. Saya nak bisnes sebab saya nak beli rumah besar. Saya buat itu, saya nak dapat kereta besar. Sedangkan tidak, para sahabat Nabi, saya buat macam ni, usahakan perniagaan ni, buat begini, nak cari harta macam ni, sebab saya nak banyak lagi sedekah. Saya nak banyak lagi berzakat. Dia tak sengaja jadi kaya. Boleh faham? Dia tak sengaja. Sebab dia nak banyak memberi. Sebab Allah gandakan lagi. Ini jaminan kan? Allah nak tambahkan lagi rezeki dia. Allah tambah lagi harta dia. Jadi dia secara tak langsung dia bekerja kuat. Menjadikan dia ada harta untuk dia banyak memberi. Itu antaralah. Kalau kita baca hadis ni, kita tengok betapa luasnya maksud baginda Nabi SAW. Sebab itu para sahabat Nabi kaya raya. Dia bukan kerja nak jadi kaya, tapi dia tak sengaja jadi kaya. Tak sengaja jadi kaya. Kenapa? Sebab dia ada mindset, saya nak banyak memberi, banyak nak tolong orang, banyak saya nak bersedekah, berinfak. Jadi automatik dia berusaha untuk memiliki harta. Okey? Baik. Kita tengok. Okey. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, kemudian Nabi sebut lagi, waqala, dan kemudian Nabi SAW bersabda, ara'aitum ma anfaqa munzu khalaqas samawati wal ard. Kemudian Nabi bertanya, adakah kalian tahu tentang segala yang diinfakkan sejak dia menciptakan langit dan bumi? Fa innahu lam yaghid ma fi yadihi. Sesungguhnya tidak akan berkurang apa yang ada pada tangan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya nak cerita tentang kekayaan Allah Ta'ala, keluasan rezeki Allah Ta'ala tu tak berkurang-kurang sejak daripada penciptaan langit dan bumi. Pemberian Allah tu, Allah Al-Wahhab, Allah Tuhan yang maha memberi itu lebih. Sebab itu Allah ni disebut sebagai Al-Akram kan. Allah ada nama Al-Karim ataupun kita kata Akram. Akram tu selalu kita terjemahkan sebagai yang maha mulia kan. Tapi sebenarnya Akram tu dia memberi maksud yang maha memberi. Akram. Akram ni maha memberi, dermawan. Okey. Kenapa diterjemah sebagai maha mulia? Sebab kemuliaan tu dapat kerana dia banyak memberi. Sebab dia dermawan. Sebab itulah dia akram. Okey, kerana banyaknya dia memberi, maka dia dimuliakan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tu nak tunjukkan sifat dermawan dia terlalu banyak. Tak berkurangan pun. Ini satu jaminan sebenarnya nak cerita. Allah Ta'ala tu boleh bayar kamu punya infak tu lebih sebab dia tu maha kaya, sangat kaya. Hartanya tak pernah berkurangan. Saya bagi contohlah. Kalau ada seorang makhluk ni, kita jumpa dia dan makhluk ni kita kenal dia sebagai orang yang paling kaya. Cara kita bergaul dengan dia pun dah tak sama dah. Cara kita bercakap dengan dia pun dah berbeza dah sebab kita tahu dia ni kaya. Dan kita sanggup buat apa sahaja. Lobby dia pun sanggup, kita sanggup jaga repo dengan dia sebab kita tahu dia kaya. Jaga hubungan baik dengan dia sebab kita tahu dia kaya. Ni networking yang saya kena jaga. Bayangkan kalau kita benar-benar kenal Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang lagi kaya, maha kaya, tak pernah berkurangan. Sebab itu Nabi cerita detail. Allah ni tak pernah kurang apa yang ada dekat tangan dia. Sejak daripada penciptaan langit. Ni ketinggian bahasa Arab lah. Sejak dulu lagi tak pernah berkurang. Dia beri lebih tapi tak pernah kurang pun. Tak pernah kurang. Bila kita faham macam ni, automatik kita akan jaga sungguh-sungguh hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kita sanggup buat apa sahaja demi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tahu dia tu maha kaya, dia boleh beri apa sahaja. Dia sanggup, dia boleh beri apa sahaja. Yang penting kita dengar cakap dia.
Sebab itu ada orang dia jadi hamba kepada manusia sebab dia yakin manusia itu paling kaya, manusia itu boleh tunaikan apa yang dia nak. Sanggup buat apa saja pun demi manusia. Tapi rugilah manusia yang menjadi hamba kepada manusia. Manusia yang jadi hamba kepada harta. Tetapi beruntung manusia yang menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, kemudian wa fi riwayatin lil Muslim, di dalam riwayat al-Imam Muslim, yamini, iaitu disebut tangan kanannya, wa kana arshuhu 'alal ma' wa biyadihi al-mizanu yakhfidu wa yarfa'. Yang mana arash Allah berada di atas air, manakala di tangannya terdapat neraca yang sentiasa turun dan juga sentiasa naik. Okey, ini secara literalnya kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimaksudkan dengan arash Allah tu berada di atas air. Saya tak tahu. Okey, macam mana keadaan tu, itu kita serahkan kepada Allah Taala. Okey, macam mana tangan Allah tu ada neraca ke, arash Allah tu ada air ke, kita serahlah kepada Allah Ta'ala. Kita tak takwil saya tak takwil lah, saya tak tahu. Wallahu'alam. Saya serah pada Allah Ta'ala. Seperti mana yang Nabi maksudkan, seperti itulah yang kita imani. Okey? Baik, selesailah hadis yang pertama. Tapi hadis ni menunjukkan kepada kita jaminan setiap sedekah dan pemberian kita itu Allah balas. Dan keimanan kita, balasan Allah itu adalah tidak terbatas. Dia tidak setimpal, dia akan bayar lebih lagi sebab Allah punya kekayaan lebih daripada segalanya. Okey, baik, hadis yang kedua. Ada soalan ke ibu-ibu? Ustaz, silakan. Sikit Ustaz pada ayat surah Al-Mujadilah tadi tu. Betul tak kalau saya mentadabbur sebelum ni kan? Betul bila dia bukan hanya kepada orang yang memerlukan tempat duduk kita baru bagi kan, tapi lebih kepada peringatan tentang jangan pentingkan diri sendiri. Dan saya rasa lebih diuji kalau kata yang datang tu bukan orang yang OKU ke, maknanya lebih sihat, lebih cergas daripada kita. Tapi kalau dia perlu kan, apa-apa memang pertamanya jangan penting diri sendiri dan kita kena bagi je keperluan, itu lebih baik. Betul tak Ustaz? Okey, betul lah tu, sebab ayat tu sebenarnya menunjukkan satu kadar yang paling minima. Maksudnya benda yang berlaku dalam majlis ilmu. Kita duduk dalam majlis ilmu kan, satu benda yang kita tak rugi pun. Cuma kita rasa kurang selesa je. Maksudnya macam mana nak kata, benda yang paling, ni contoh yang paling minima, contoh yang paling kecil tapi memberi maksud yang sangat luas. Faham. Kan Allah Ta'ala nak bagi bayangan, duduk satu majlis ilmu, kita tak ada modal pun. Saya nak sewa tapak. Adakah orang masuk kelas kena bayar tapak? Ni tapak saya ni ruangan saya. Tak ada, kita tak bayar pun. Cuma kita ada kalinya rasa kurang selesa je. Sebab ada jenis-jenis orang yang datang, nak menyempit lah, nak menumpang lah, nak itu, nak ini. Kita rasa kurang selesa je. Tapi Allah kata, kalau waktu macam tu berilah. Sebab Allah akan beri lebih lagi. Dan ia memberi gambaran skop yang lebih luas. Okay? Jangan pentingkan diri sendiri. Sangguplah berkorban kan. Kalau kamu boleh korbankan tempat duduk macam tu pun Allah boleh balas macam ni, apatah lagi kalau kamu buat pengorbanan yang lebih besar, Allah boleh balas lebih besar lagi. Dia memberikan huraian yang lebih luas. Yang itu adalah contoh yang paling kecil, paling mudah kita nak nampak sebenarnya. Tapi mesej dia sangat luas. Mesej sangat besar. Jadi terima kasih pada Kak Zina lah. Betul. Kita dia ajar supaya jangan pentingkan diri sendiri kan. Jangan nafsi-nafsi, jangan terlalu selfish. Okay? Baik, terima kasih Kak Zina. Selalu Saya nak terima kasih kat Ustaz sebab bila Ustaz remind pasal tempat duduk dalam masjid ke surau kuliah-kuliah kan, tak berbayar pun, Masya Allah. Tak, terus rasa macam betul, sebenarnya bukan teguran kecil ni sebenarnya. Sebabnya saya sendiri, saya suka orang yang kalau pergi majlis, saya suka duduk depan pertama. Dan saya agak terganggu bila ada orang cross line. Cross line ataupun nak ambil tempat yang dah lewat, buat cara lewat. Sebab adab dalam masuk majlis ilmu ni, kalau lewat sebaiknya kita di mana kita masuk di situlah kan. Tapi itulah bila Ustaz kata sebenarnya benda ni kecil. Tak, pada saya besar bila Ustaz remind kata tempat tu tak berbayar. Rumah Allah pun, rumah Allah tu sendiri nak rasa tak selesa, malu lah pada diri sendiri. Allahuakbar. Terima kasih banyak Ustaz. Allahuakbar, muhasabah sangat. Sama-sama. Okey. Baik, kita tengok hadis yang kedua. Hadis yang berikutnya.
Okey, daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis daripada riwayat Ibnu Majah. Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kata Nabi, inna nadhra la ya'ti ibna Adam bi syai'in illa ma quddira lahu walakin yaghlibuhu al-qadaru ma quddira lahu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya nazar itu tidak datang kepada anak Adam dengan sesuatu perkara melainkan apa yang telah ditakdirkan untuknya. Okay? Tidak akan datangnya satu perkara, satu nazar itu melainkan apa yang telah ditakdirkan untuknya. Okey, ada nak tanya ke bonus waya? Tak tertekan. Okey. Baik, kemudian fayustakhraju bihi minal bakhil fayuyassaru alaihi ma lam yakun yuyassaru alaihi min qabli dhalika wa qad qala Allah unfiq alaihi. Iaitu kata Nabi SAW, tetapi kadar mengatasinya apa yang telah ditakdirkan untuknya. Maka orang yang bakhil diminta untuk mengeluarkan sesuatu melalui nazar tersebut. Lalu dimudahkan ke atasnya ada perkara yang dia tidak dimudahkan untuk melakukannya sebelum itu. Sedangkan sesungguhnya Allah berfirman, berinfaklah nescaya aku akan cukupkan perbelanjaan ke atas kamu. Okey. Baik. Di sini menunjukkan kepada kita ada satu sifat bakhil. Dia ada satu sifat bakhil. Iaitu bakhil ni, kalau ibu-ibu tengok kat pengajaran bawah tu, poin yang ketiga tu dia kata apa? Sifat bakhil mengundang pelbagai keburukan yang telah terjadi kepada kaum terdahulu, antaranya menumpahkan darah, memutuskan persaudaraan dan mencabuli maruah. Okey, saya nak kongsikan kepada ibu-ibu ada satu ayat Quran berkaitan tentang bakhil. Sekejap ayat dia. Okey. Ibu-ibu tengok dekat sini, ni sifat bakhil ni. Nak cerita bakhil ni memang sifat manusia lah secara lumrahnya. Dan sifat bakhil ni dia mengundang banyak keburukan. Okey, sekarang ibu-ibu tengok dekat sini. Allah Ta'ala highlight dekat sini, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu dia mencintai hartanya melampau-lampau. Lasyadid, melampau-lampau. Okey. Cuba ibu-ibu perhatikan dekat sini. Okay, cuba ibu-ibu perhatikan sini. Pertama, sebelum kita bincang ayat ni, perhatikan dulu. Allah gunakan perkataan lihubbil khair. Allah gunakan perkataan lihubbil khair. Perkataan lihubbil khair ni, kalau kita terjemahkan, kalau dekat sini tulis sayangkan harta. Tapi lihubbil khair dekat sini, dia boleh memberi maksud cintai dunia dia. Ataupun harta dunia dia. Dan sewaktu dengannya lah, maksud yang sama dengan dia. Kenapa Allah Ta'ala menyebutkan mencintai harta ataupun mencintai dunia dengan perkataan al-khair? Allah tak kata wa innahu lihubbid dunya. Sesungguhnya dia cintakan dunia dia. Ataupun lihubbil mal. Sesungguhnya manusia itu mencintai harta dia. Tapi Allah gunakan double meaning. Allah gunakan perkataan harta dengan perkataan al-khair. Di dalam bahasa Arab, perkataan khair ni artinya adalah kebaikan. Kan kita selalu dengar orang Arab kata kaifa haluka kan? Kita berkata ana bi khair. Alhamdulillah, saya baik, alhamdulillah. Allah gunakan perkataan double meaning. Okey, kalau ibu-ibu buat nota, tengok kenapa Allah katakan cintai, lihubbi cinta, mencintai harta tu dengan perkataan al-khair dengan maksud kalau secara literalnya mencintai kebaikan, sebab Allah nak bagi tahu sifat harta dunia ni adalah sifat dia mesti memberikan kebaikan. Maksudnya, apakah yang dimaksudkan dengan harta? Harta tu mesti mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat.
Kalau sesuatu benda tu tak jadi manfaat dan kebaikan kepada kita, maka itu tak disebut sebagai harta. Jelas ke? Boleh dapat? Okey, contoh. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut, harta ni 3 je. Nabi kata harta tu 3 je. Pertama, apa yang kamu pakai sampai lusuh, itulah harta. Apa yang kamu pakai sampai lusuh, itulah harta. Okey. Kita pakai satu benda tu sampai habis, kita istilahkan fully utilize. Kita manfaatkan sungguh-sungguh benda tu. Sampai dia tak boleh pakai dah, itulah namanya harta. Kita beli kereta, sampai kereta tu dah tak boleh guna dah. Itulah harta sebab dia jadi faedah, jadi manfaat, jadi kebaikan. Kedua, Nabi kata, apa yang kamu makan, itulah harta. Sebab duit kita yang banyak-banyak tu masih lagi belum dikira harta kita, sehinggalah duit tu dah masuk dalam perut kita, dah jadi makanan masuk dalam perut kita, baru dah disebut sebagai harta. Sebab ada duit yang singgah je dalam bank kita, tapi akhirnya menjadi rezeki kepada orang lain, tak sebut sebagai harta kita kan. Dia jadi harta kita setelah duit tu masuk dalam perut kita. Dia jadi manfaat, kebaikan pada tubuh kita. Sebab makan tu kita dapat kekuatan. Sebab makan tu kita dapat kita jadi sihat, kita jadi bertenaga. Dia jadi manfaat lah, maka itu disebut sebagai harta. Ketiga, Nabi kata, harta tu apa yang kamu sedekahkan. Kenapa sedekah jadi harta? Sebab sedekah tu menjadi kebaikan kepada kita di hari akhirat. Dia mungkin tak jadi kebaikan di dunia, tapi dia jadi kebaikan di hari akhirat. Jadi dekat sini, Allah Ta'ala nak gunakan perkataan harta tu, Allah sebut dengan perkataan al-khair. Sebab Allah sedang bercerita tentang sifat harta. Selagi mana perkara tu dimanfaatkan, selagi itulah disebut sebagai harta. Okey? Kalau benda tu kita tak guna, maka itu tak disebut sebagai harta. Sebab itu kita kena tengok rumah kita balik. Perhatikan balik apa yang ada di rumah kita. Apa yang kita miliki dan kita beli ni, sama ada dia menjadi manfaat ataupun tidak. Kalau kita hanya membeli dan dia tak memberi manfaat pada kita, beli kita simpan je, maka itu bukan harta. Itu namanya pembaziran. Boleh? Okay? Dia bukan harta, dia pembaziran. Selagi mana kita beli dan kita manfaatkan, selagi itulah dia namanya harta. Tapi kalau beli, simpan je, biar je, tak guna pun, maka itu adalah pembaziran. Mudah je, ni konsep untuk kita faham. Kan? Beli pinggan mangkuk, simpan je dalam lemari, tak guna pun. Itu pembaziran. Okay. Apa sajalah, kita beli tak guna. Apatah lagi kita beli menunjuk-nunjuk pula, lagi merosakkan. Okay. Alright. Okay, itu yang disebutkanlah. Nak fahamkan peringkat awal tentang harta. Okay, sekarang ni ayat ni Allah kata apa? Orang yang cintai harta dia melampau-lampau. Dia cintai harta ni melampau-lampau. Melampau dekat sini ibu-ibu, kita sebut sebagai orang yang kedekut lah. Melampau cinta ke harta ni, dia jadi kedekut. Okay, kalau kita baca dalam tafsir, perkataan Al-Syadid tu, dia cinta harta melampau sampai jadi kedekut. Dan kedekut ni ada 2 tahap. Kedekut ni ada 2 tahap. Tahap yang pertama, iaitu dia kedekut dengan orang lain. Dan ini adalah tahap yang normal. Saya beli kereta ni mahal-mahal, senang-senang je awak nak tumpang. Saya cari duit susah-susah, senang-senang je awak nak minta. Itu normal. Sebab kita rasa susah nak memiliki tu, tiba-tiba mudah-mudah je orang datang kan. Itu normal lah. Ada benda tu yang kita kena lawan sebab kita mengharapkan balasan tu bukan daripada makhluk, tapi balasan tu daripada Allah Ta'ala. Itulah pengorbanan tu. Kita kena ada keyakinan. Dengan memberi tu, kita menjamin satu ganjaran daripada Allah Ta'ala. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW sebut, as-sadaqah, sedekah itu burhan, kata Nabi. Sedekah itu adalah burhan, bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Sebab bila kita sedekah, kita tak ada jaminan duit tu akan datang kat kita. Tak ada. Tapi kita mampu bersedekah apabila kita yakin dengan janji Allah. Sebab tu orang yang banyak sedekah ni, sebab kekuatan keyakinan dia tu. Dia tak mengharapkan balasan, tapi dia mengharapkan janji Allah tu. Dia yakin dengan janji Allah. Allah akan beri ganjaran besar ke akhirat. Allah beri jaminan besar ke akhirat. Sebab itu orang yang paling luar biasa sedekah dia, iaitu Nabi. Dan setelah Nabi tu adalah
Abu Bakar As-Siddiq yang dia berinfak seluruh harta dia. Bukan sikit-sikit, seluruh harta. Dia tak simpan-simpan harta dia, seluruh harta. Sebab apa? Burhan. Itu keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, sekarang ni tahap yang saya sebutkan tadi, kedekut ni, dia kedekut dengan orang lain tu biasa, normal lah. Tahap yang lebih teruk sekali iaitu dia kedekut dengan orang lain. Dia kedekut dengan diri dia sendiri. Ini tahap yang kritikal. Dia kedekut dengan diri dia sendiri. Dia ada harta, sayang betul pada harta dia, sampai dia tak nak guna harta dia. Nak beli baju untuk dia pun dia tak nak. Beli baju dia pun dia tak nak. Nak dapatkan manfaat pada diri pun dia tak nak. Ada orang yang dia kaya-kaya kan tuan-tuan. Tapi nak salib, nak beli baju tak payah. Anak dia pun berkira-kira. Ini orang yang terlalu mencintai hartanya melampau-lampau. Yang inilah yang disebutkan dalam hadis yang kita bincang tadi tu, kerana kedekut tu dia memberikan keburukan kepada kita. Dia boleh menumpahkan darah, dia boleh memutuskan persaudaraan, dan dia boleh mencabuli maruah. Okay? Sebab terlalu cintakan harta menjadikan dia bakhil, kedekut. Bukan pada orang lain je. Kalau dia kedekut orang lain pun orang menyampah, apatah lagi kita tengok kesian dia. Dia kedekut dengan diri dia sendiri. Kerana dia terlalu mencintai harta dia. Macam orang tadi. Okay? Kira-kira harta dia sendiri kan. Dia hitung duit dia. Dia tak nak duit tu dibelanjakan. Ini memang teruk lah. Memang teruk. Tapi benda ni tak pelik yang berlaku. Dia memang berlaku dalam kehidupan manusia. Ada satu kisah. Kisah ni saya tak pastilah betul atau tidak. Tapi kisah ni ada direkodkan dalam kitab Al-Bukhala. Kitab orang-orang yang bakhil. Dia ni satu hari dia makan. Di dalam satu majlis ni dia makan. Dia punya kedekut tu dia tak nak orang lain dapat apa yang dia makan. Dia makan tu sampai dia dah terlalu kenyang, dia makan lagi. Sebab dia tak nak orang lain makan. Ni kita jumpa kan orang pergi kenduri kendara kan. Dia dah ambil hak dia cukup lah. Tapi punyalah dia tamak ni, kedekut ni, dia tak nak orang lain dapat. Dia ambil juga sampai berlakunya pembaziran. Tapi dalam kitab ni kata apa? Kawan ni makan sampai memudaratkan diri dia sendiri. Memberi kesan buruk pada dia. Dia makan, akhirnya sampai dia termuntah balik seluruh makanan dia. Dia bukan sekadar rugikan orang lain, tapi dia rugikan diri dia sendiri. Ini orang yang terlalu cintakan. Ini penyakit Penyakit. Sampai tahap macam tu pun ada. Okay? Ini kena hati-hatilah kita tuan-tuan. Okay? Baik. Okay. Itulah yang disebutkan di dalam dua hadis ini, iaitu berkaitan tentang jaminan lah rezeki yang telah Allah Ta'ala janjikan kepada orang yang bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi banyak jaminan rezeki yang Allah Ta'ala akan ganjarkan kepada kita. Dan buanglah sifat kedekut kita, tamak kita dalam kehidupan. Okay? Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tumpang tanya Ustaz. Saya nak tanya, Rasulullah SAW, dia sembahyang qabliyah dengan ba'diyah waktu zuhur kan. Masa zuhur tu. Ya, saya tak dengar lah. Puan-puan suaranya macam tak apa jelas. Tak jelas. Ha. Rasulullah, dengar tak? Tak dengar tak? Okey, dengar. Dia sembahyang ba'diyah dengan qabliyah waktu zuhur tu. Dia buat sembahyang 2 rakaat ke 4 ke, ataupun dia buat 4 lepas tu dia buat 2. Terima kasih Ustaz, saya tanya tu. Terima kasih Ustaz. Okey. Nabi buat solat qabliyah dan ba'diyah. Nabi buat 2 rakaat. 2 rakaat. Okey, sebab solat sunat ni dia 2 rakaat, 1 salam lah. 2 rakaat. Saya dengar Nabi buat 4 rakaat, qabliyah, ba'diyah dia buat 2. Saya nak kepastian Ustaz tu. Okey. Dalam hadis berkaitan tentang solat sunat qabliyah ni, ataupun kita pakai solat sunat rawatib, Nabi buat qabliyah zuhur 4 rakaat. Ada riwayat sebut Nabi buat 2 rakaat. Tapi ada juga riwayat Nabi kata 4 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepas zuhur. Okey, itulah yang sebut 4 rakaat. Kalau qabliyah ba'diyah lah. 2 rakaat
2 rakaat sebelum zuhur tu. Ada kali Nabi buat 4 rakaat, ada kali Nabi buat 2 rakaat. Tapi selepas zuhur Nabi buat 2 rakaat. Itu saja yang ada solat sunat qabliyah yang Nabi buat 4 rakaat. Adakah saya tak pasti riwayat lain yang 4 rakaat selepas zuhur tu, saya tak pasti. Tapi yang setahu saya, yang saya ingat 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Tapi kalau solat sunat yang lain, ialah Nabi ada buatlah 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, itu ada. Terima kasih Ustaz atas pencerahan Ustaz. Terima kasih banyak. Sama-sama. Nak buat 4 selepas dan 4 sebelum pun boleh kan. Yang dalam hadis sebut 4 qabliyah zuhur. 2 rakaat ba'diyah selepas zuhur. Itu sajalah. Yang lain tu saya tak pasti. Saya tak yakin nak jawab. Okay. Alright, ada soalan ke? Last. Soalan last. Ada? Tak ada? Tak ada ya? Okey. Tak ada, saya serahkan pada Kak Mira lah ni. Okey, kalau tak ada saya serahkan pada Kak Mira. Kak, silakan Kak. Baik, Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jazak. Ustaz, hari ini 2 hadis kita telah baca kan. Allah menjamin rezeki orang yang bersedekah. Masya Allah. Sifat harta dunia ni mesti mendatangkan kebaikan dan manfaat. Selepas ini segala pinggan mangkuk, barang-barang perhiasan yang ada kat rumah tu, baju-baju tak pakai, silalah sedekah kepada orang ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan bertambah kefahaman kita. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman. Sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita di hari Jumaat yang barakah ini. Jangan lupa sikit Iban Ustaz. Petang ini kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil pukul 5 petang dengan kitab Qalbun Salim. Dan kuliah kita seterusnya, kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadil Yang Ma'arif Datuk Abbas bin Nordin, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah JKSM, pukul 8 malam dengan Syarah Matan Al-Barahin jilid yang kedua. Dan kuliah isyak kita Nasihat Bu Ati 9.15 malam bersama dengan Al-Fadil Meja Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat Al-Quran. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.